Hai guys, bertemu lagi kita dalam YouTube channel Mawi TV kat atas tu. Okay, baru pasang. Okay, jadi hari ni aku nak cerita, kali ni aku nak cerita tentang Hyundai Elantra generasi ke-7 tahun 2020. Okay, Hyundai Elantra untuk tahun generasi ke-7 ni akan dilancarkan di Malaysia pada minggu hadapan. Okay, dalam pertengahan bulan Disember lah. Jadi aku rasa ini mungkin satu peluang untuk Hyundai mengambil peluang supaya dia dapat pengecualian cukai, walaupun sebenarnya agak terlewat. Okay, agak terlewat sebenarnya untuk model ni keluar. Satu confuse juga kenapa dia lambat, sebab sedangkan di Indonesia sebenarnya model ni dah masuk. Okay, tapi di Malaysia masih belum masuk lagi, baru nak masuk minggu depan. Dan kalau dia masuk lambat kerana dia buat CKD tu, aku faham lah kan, mungkin nak proses nak buat, nak memasang tu mungkin ambil masa. Tapi sebenarnya yang akan masuk ni, Hyundai Elantra generasi ke-7 ni adalah versi CBU. Okay, jadi kenapa prosesnya begitu lambat sehingga penghujung Disember baru dia nak masuk, atau pertengahan Disember dah hujung tahun, rebate cukai pun dah nak habis. Okay, cukai jualan pun dah nak habis, baru dia nak masuk. Okay, jadi tertanya-tanya jugalah kenapa lambat keputusan yang diambil oleh Hyundai Malaysia untuk bawa masuk Hyundai Elantra ni. Okay, tak silap aku Hyundai ni under DRB Highcom, tak silap aku kan, under sign DRB itulah. Okay, untuk makluman korang, Hyundai Elantra ni akan dilancarkan pada minggu depan, iaitu dengan enjin 1.6 liter dengan transmisi IVT. Okey, ia merupakan sebuah kereta segmen C. Okey, segmen C. Jadi kalau kau fikir Hyundai ni sebenarnya tak ada pun kereta segmen B di pasaran Malaysia ni. Okey, kalau sebenarnya ada Hyundai Accent tak silap aku, tapi mungkin sebab segmen B ni terlalu kompetitif untuk sebuah kereta Korea. Okay, sebab rakyat Malaysia ni ada dua pilihan je lah, sama ada kereta Jepun ataupun kereta nasional lah. Okay, jadi mungkin terlalu kompetitif menyebabkan mereka memilih untuk tak bawa masuk segmen B di pasaran Malaysia. Kalau ada sebelum ni pun sebenarnya, bila contohnya Kia, kereta-kereta Korea ni masuk ke pasaran Malaysia, mereka ni bawa contohnya Kia Kia Cerato. Okay? Kia Cerato masuk ke pasar Malaysia ditawarkan dengan dua pilihan enjin, 1.6 dengan 2.0 tak silap aku lah. Jadi bila dibawa buat macam tu, tujuannya adalah segmen C tapi ada enjin 1.6. Jadi dia dapat offer untuk tarik orang yang nak beli kereta segmen B untuk membeli Kia Cerato tu yang 1.6. Okay, faham tak? Maksudnya dia letak harga dalam 60-80 lebih. Jadi orang yang nak beli Honda City akan fikir nak beli Honda segmen B ataupun beli Kia Cerato segmen C. Sama juga dengan Hyundai Elantra ni yang sebelum ni, dia ada pilihan 1.6 enjin dengan 2.0. Jadi dia tujuannya adalah satu kereta segmen C tapi boleh menarik pembeli-pembeli yang nak beli segmen B, sebab harganya adalah sama dengan kereta segmen B bagi kereta-kereta Jepun. Okay, itu strategi lah sebenarnya. Jadi sebab itulah kenapa mereka tak bawa kereta segmen B. Okay, sebab satu persaingan. Yang keduanya mereka ada kereta segmen C yang ada pilihan enjin yang kecil supaya dapat menarik pembeli, okay, yang berniat nak beli kereta segmen B tapi memilih kereta-kereta Korea yang bersaiz segmen C ni. Okay, faham kat situ Okay, aku nak cerita kat sini sebenarnya tajuknya adalah apakah 5 benda yang aku suka tentang Hyundai Elantra generasi ke-7 ni, dan 5 benda yang aku tak suka tentang Hyundai Elantra generasi ke-7. Jadi aku mulakan dengan benda 5 perkara yang aku suka tentang Hyundai Elantra generasi ke-7 tahun 2020 ni. Okey, pertama, semua orang akan suka. Okey, taklah semua, mungkin sebahagian besar manusia normal akan rasa suka dengan rekaan kereta Hyundai Elantra ni. Sebab sekali tengok dia sangat radikal, sangat agresif. Rupanya grill depannya terlalu menonjol, terlalu seksi, terlalu kadang-kadang berlebih-lebihan pun ada.
dengan lampu belakangnya yang luar biasa, dibuat halus, panjang tu nipis. Okey, jadi dia bergaya macam-macam muscle car. Pada aku lah, nampak sekali pandang macam muscle car dan macam futuristic punya kereta. Okey, jadi aku rasa semua orang suka tentang gaya yang baru ini. Dan ianya akan mencolok mata orang di jalan raya lah. Orang akan sentiasa akan menoleh untuk melihat kereta korang. Bila korang naik kereta ni, lalu orang akan toleh. Dan pada aku, untuk sebuah kereta yang berbentuk macam ni, ianya adalah satu kepuasan bila beli. Dan dikatakan reka bentuk tu adalah digelar sebagai sensuous sportiness. Okay, dia punya gaya lah, gaya rekaan tu. Okay. Kemudian yang kedua yang aku suka tentang Hyundai Elantra ni adalah penggunaan IVT. Sebenarnya IVT ni dekat Malaysia ni masih tak ada yang guna. Rasanya kebanyakan guna CVT. IVT ni dia kata I tu intelligent. Okay, aku dah tengok satu video di Indonesia mengatakan yang dah keluarkan Elantra ni. Okay, engine ni dikatakan taklah selancar CVT, tapi dia ada satu gaya pemanduan yang macam kau rasa sentakan juga. Yang macam sentakan yang mungkin mendatangkan adrenalin untuk pemandu-pemandu. Okay, kalau terlalu lancar tu mungkin tak sedar pertukaran kan. Okay, dikatakan yang ni dia ada sedikit rasa sentakan supaya nak datangkan feel pemanduan tu, dia kata. Okay, jadi mungkin dengan IVT ni dapat menghasilkan penjimatan minyak. Jadi aku suka IVT ni, mungkin memberi pilihan lah untuk siapa yang suka CVT dan juga engine CVT transmisi konvensional ni. Mungkin dia akan minat kepada IVT ni. Mungkin dia gabungan kedua-dua ni. Okay, sebenarnya dia lebih spesifik pada benda-benda lain lah, tapi aku faham macam itulah cara dia punya gaya pemanduan dengan engine dengan transmisi IVT ni. Okay, ketiga, apa yang aku suka adalah dia punya penjimatan bahan api. Ingat dia kereta segmen C dengan enjin 1.6 liter dengan IVT. Jadi berapa kadar penjimatan? Menurut Hyundai, kadar penjimatannya di atas kertas adalah 17.85 km per liter. 17 guys. Okay, ini dah macam kereta Myvi punya level. Okay, sedangkan ialah kereta segmen C Korea dan enjinnya adalah 1.6. Okay, kalau ikutkan dengan body dia, mungkin kita akan anggap dia underpower kan. Tapi dia masih lagi boleh memberikan penjimatan 17.85 km per liter ataupun 5.6 liter untuk setiap 100 km. Jadi aku rasa itu penjimatan yang besar untuk sebuah kereta segmen C. Okey, yang keempat yang aku suka ialah Hyundai ada Hyundai Smart Sense dalam Hyundai Elantra ni. Okey, kalau Honda ada Honda Sensing, kalau Toyota ada Toyota Safety Sense. Okay, Hyundai ada Hyundai Smart Sense. Okay, dia sama je lah. Setiap pengeluaran ni ada nama-nama dia sendiri lah kan. Okay, dalam tu adalah LKA, LFA, SCC. Okay, semualah spek-spek tu. Nanti kau tengok lah dia punya spek-spek keselamatan yang ditawarkan. Jadi sebenarnya kita kumpulkan dia dalam Hyundai Smart Sense ni menunjukkan bahawa faktor keselamatan yang ditawarkan tu sangat baik. Itu yang korang kena faham lah, yang simple je lah. Okey, yang terakhir sekali, 5 benda yang aku suka. Okey, yang kelima iaitu kabin dia. Aku rasa kabin dia nampak mewah. Ada yang kata nampak macam Audi. Kalau tengok kapal lautan dia tulis nampak macam Audi sebab dia convan dia memanjang daripada depan tu. Tapi setengah orang akan rasa dia terlalu berserabut lah. Okey, terlalu berserabut. Tapi pada aku mungkin berserabut juga sebab dia ada head unit 8 inci, kemudian dia ada cluster meter dia semua tu 10.25 inci, fully LED. Okey, kemudian kat tepi tu ada satu lagi skrin kecil. Aku pun tak faham dan nampak macam penuh lah, tapi dari segi kerusi dia, dari segi bentuk binaan dalaman dia tu aku rasa nampak mewah dan nampak macam Eropah punya kereta. Lagi satu, dekat dalam kabin dia tak ada satu pemegang macam Proton X50 yang sebelah penumpang punya. Okey, tu menarik sebab itu selalunya hanya ada dalam SUV, tapi kali ni Hyundai bawa dalam Elantra. Jadi aku tak tahu korang suka ke tak ataupun menyemak duduk kat situ. Tapi itu benda yang mungkin ekstra lah nilai. Kalau kau rasa benda tu menarik, kau akan menghargai keberadaan tu pemegang untuk penumpang hadapan tu.
Okey, kita pergi kepada 5 benda yang aku tak suka dalam Hyundai Elantra. Yang pertama adalah enjin. Ini adalah kereta segmen C, tapi hanya satu variant je yang dibawa masuk oleh Hyundai Malaysia, iaitu enjin 1.6 liter. Okey, 1.6 liter untuk kereta segmen C, dan tak ada apa-apa di hujungnya. Tak ada turbo, tak ada turbocharge, tak ada apa. NA 1.6 liter NA. Okey, berapa dia punya kuasa ni? Kuasa dia 121 HP. Kalau Indonesia dia panggil 121 HP. Okey, 121 ni aku rasa lebih kurang kepada Honda City je. Okey, Honda City tak silap aku 118 HP, tapi dia punya claim 121 PS kan. Jadi beza 2 HP je dengan Elantra generasi ke-7 ni. Dan dia punya torque adalah 154 Nm, dan macam tak masuk akal lah untuk sebuah kereta segmen C, sedangkan Civic 1.5 turbo tu 173 PS dan 222 Nm torque. Okay, itu yang 1.5 lah. Kalau 1.8 tu aku rasa masih lagi 140 ke 150. Aku rasa dia punya horsepower. Jadi 1.6 punya enjin ni nampak macam lemau, tapi tengok dia punya penjimatan bahan api tu nampak okey je. Okey, nanti kita tengok lah. Dan dikatakan enjin ni boleh mencapai 0 hingga 100 dalam masa 10.4 second. Ini aku rasa untuk sebuah kereta segmen C okey, bolehlah diterima, taklah buruk sangat, tapi sepatutnya lebih baik lah untuk sebuah kereta segmen C yang bergaya agresif. Itulah. Okey, top speed. Tapi dia kata 1.6 liter ni dia kata boleh mencapai top speed 196 km sejam. Pada aku ini adalah top speed yang agak tinggi lah untuk kereta 1.6. Ke korang punya Myvi 1.5 tu lagi power? Tu aku tak tahulah. Okey, yang kedua yang aku tak suka adalah ianya adalah unit CBU. Sebenarnya tak adalah tak suka sangat, tapi ianya adalah satu dilema pada aku. Bila dia adalah CBU, import terus dari Korea, apa yang korang fikir? Selalu korang akan fikir dua lah. Mungkin kualitinya lebih baik sebab buatan Korea. Yang kedua adalah harganya akan mahal. Tapi disebabkan dia CBU, sebenarnya berita baiknya mungkin kualitinya lebih baik. Yang kedua, sebenarnya masalah kat sini yang aku tak suka adalah harganya confirm akan mahal. Dan aku rasa harganya mesti seakan-akan Honda Civic ataupun Toyota Altis. Jadi korang nak beli yang mana? Rupa menang, tapi enjin kecil, harga sama, negara berbeza. Okey, cuma mungkin bagusnya yang ni CBU, yang kereta Jepun 2 tu CKD. Okey, jadi aku rasa masih boleh kita memikirkan yang mana pilihan yang terbaik, tapi aku rasa untuk dia bersaing agak susah jugalah sebenarnya kan. Sebab harganya nanti confirm lah 110 ke atas lah ni, confirm lah. Lupa nak cakap, dia CPU dan dia ada satu spek je, high spec je. Jadi takkan dia letak 99 kan. Okey, yang ketiga yang aku tak suka adalah bentuk steering dia. Steering dia sangat aneh, dan aku tengok macam apa yang dia orang nak buat ni dengan bentuk betul-betul bulat. Sekarang orang dah start flat bottom, dia dah lah bentuk bulat. Lepas tu ada macam cabang lagi kat bawah tu, nampak. Kalau aku bawa kereta aku suka pusing, dan bila nak lepas aku biar je, nanti dia pusing. Yang ni nampak macam mungkin tersangkut lah, sebab dia di bawah tu ada lagi kan. Okay, kalau aku bawa kereta pun aku mungkin pegang bawah atau pegang atas. Entah, kalau tengok sendiri dia punya steering, aku rasa korang pun mungkin akan pelik lah dengan bentuk steering dia ni. Okey, yang keempat yang aku tak suka adalah dia hanya bawa satu variant saja. Bila satu variant maksudnya harganya confirm lah yang paling tinggi. Dia bawa mesti full spec, harganya mungkin lah 110 ke atas ni, confirm lah. Aku rasa ni tak adalah harga 80 ke 90 lagi untuk Elantra ni. Jadi bila bawa satu variant, dia mungkin ikut macam Mitsubishi, bawa terus full spec satu variant. Tapi expander tu harganya masuk akal lah, boleh terima lah. Okay, yang ni nanti kita tengok berapa harganya. Dan last sekali, apa yang aku tak suka adalah bentuk sport rim dia. Walaupun sport rim ni 7 inci, bila dia buat design macam tu, tone tu okey, tapi bentuk dia tu menyebabkan rim tu nampak kecil sebenarnya. Sepatutnya dia, penggayaan dia tu dengan tebal, dengan ada bentuk
macam tu, kesannya nampak rim tu kecil. Okay, patutnya desainnya lebih straight supaya nampakkan 17 inci tu besar sebenarnya. Okay, itu antara benda yang aku tak suka. 5 benda yang aku tak suka. Jadi kalau kau tengok benda yang aku suka dengan tak suka ni, sebenarnya benda yang aku tak suka ni sangatlah kecil-kecil je. Benda yang cara remeh-temeh. Okay, jadi ini bermaksud banyak benda yang bagus dalam Elantra ni. Jadi aku rasa ia adalah satu pilihan yang menarik. Tapi kita tunggu dulu harganya nanti. Jadi itu saja yang aku nak bincangkan hari ini. Kita jumpa dalam video seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye.